Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes baharu dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan juga memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 146 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 155 hari yang lalu. Jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 5 kes. 330 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 6,707 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 382 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 61,591. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. 10 tahun selepas pelaksanaan kursus Maktab Turus, Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB terus memberikan mandat dalam menyediakan latihan akademik dan operasi bagi para pegawai peringkat pertengahan ABDB, kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi berkaitan serta para pegawai tentera dari negara-negara tersahabat. Berucap pada penutupan kursus Maktab Turus ABDB ke-10, Yang Berhormat P.N. Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua berkata, kursus tersebut terus dijalankan dengan penyertaan dari 17 buah negara lain, antaranya Australia, Bangladesh, China, India dan Indonesia. Yang Berhormat menyatakan kursus seumpamanya mencerminkan hubungan rapat yang wujud antara ABDB dan Angkatan Bersenjata negara-negara yang menyertai kursus tersebut. Jelas Yang Berhormat penglibatan peserta dalam kursus tersebut merupakan bukti aspirasi dasar keselamatan negara ini dalam mempromosikan perdamaian, persahabatan dan kerjasama antarabangsa. However, the reality is that there will be many more gaps to fill when you assume your command and staff requirements as the scope and requirements of military operation, be traditional and non-traditional, have indeed expanded in scope and in increasingly connected world. Each course has its own identity. Yours certainly is unique. The unprecedented COVID-19 pandemic had imposed significant restrictions on everyone, is we were forced to adopting the so-called new normals. You will have many stories. This experience typifies the world we are preparing you for higher appointments in facing uncertainties. Terdahulu, Lieutenant Colonel Hajah Suryati binti Haji Junaidi, pemangku Komandan Akademi Pertahanan ABDB, dalam ucapan alu-aluannya berkata 37 pelajar diterima mewakili dari 13 buah negara bagi mengikuti kursus. Kursus seumpamanya ini terus berkaliber dengan kejayaan berlanjutan. Beberapa anugerah penghargaan diberikan kepada para peserta kursus Maktab Turus. Tahun ini anugerah Overall Excellence diberikan kepada Squadron Leader Stephen John Hunt dari Tentera Udara Diraja New Zealand. Anugerah RBAF Commendation diberikan kepada Major Daengku Nur Izzah Nazura binti Pangeran Haji Muhammad dari Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Manakala anugerah Universiti Brunei Darussalam's Academic Excellence Award yang ditaja oleh Yang Amat Mulia Pangeran Sangamara Diraja Major Jeneral Bersara Pangeran Haji Ibnu Basit bin Pangeran Dato' Penghulu Pangeran Haji Apong diberikan kepada Military Expert 5 For Shang Shuing dari Angkatan Bersenjata Singapura. Kursus dihadiri oleh para pegawai dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Polis Diraja Brunei serta 15 peserta antarabangsa. Perasmian erat penerbitan Al-Muhallab bin Abi Sufra merupakan peluang untuk meraihkan salah satu faktor dan dasar dalam penyebaran dan pemeliharaan pengetahuan serta pertukaran budaya selaras dengan inisiatif Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam membina sebuah bangsa pembaca.
Berucap semasa majlis pelancaran tersebut, Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam menjelaskan pelancaran tersebut merupakan yang kelima seumpamanya selepas pelancaran sudut penerbitan Oman diadakan di perpustakaan universiti-universiti di negara ini. Majlis berlangsung di Perpustakaan Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. The corner also contains some interesting leisure reading collection on the history, geography, culture, tradition, literature and heritage of the Sultanate of Oman. We hope those publications will form a meaningful part of the Defence Academy affluent library by meeting the needs of officers, researchers and students alike, especially those who are keen to learn about Arab Omani society, history and culture. We therefore have a very reason to be optimistic that today's launching will serve as a stepping stone for greater cooperation between Royal Brunei Armed Forces Defence Academy and the counterparts in Oman. Pelancaran RAT tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua dan Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad. Ia merupakan sebahagian dari usaha mempromosi budaya Oman di negara ini sekaligus mengukuhkan hubungan rakyat kepada rakyat yang merupakan komponen penting dalam mewujudkan hubungan rapat antara kedua-dua negara. Juga hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama meninjau lebih dekat lagi perkembangan dakwah di Rumah Panjang Kampung Sibut, daerah Temburong. Dalam lawatan itu, sebuah keluarga Iban telah memeluk agama Islam. Ikuti bahan beritanya selepas petikan titah ini. Pusat Dakwah Islamiah melalui Unit Dakwah Daerah Temburong dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Temburong kemarin mengadakan acara ziarah muhibah dakwah ke Rumah Panjang Kampung Sibut Daerah Temburong. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Rombongan mula-mula mendirikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di Rumah Panjang Kampung Sibut bagi kesinambungan majlis penandaan arah kiblat yang dilaksanakan awal tahun ini. Ziarah muhibah dakwah antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim antara pegawai-pegawai Pusat Dakwah Islamiah dengan penduduk di Rumah Panjang, juga menyertai rombongan Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Sementara itu, acara ziarah muhibah dakwah ke Rumah Panjang Kampung Sibut juga diselajurkan dengan Majlis Pengislaman Sebuah Keluarga Berbangsa Iban. La ilaha illallah wa ashhadu. Fatimah anak Ayeng, 37 tahun, kini dikenali sebagai Siti Nur Fatimah binti Abdullah Ayeng. Manakala dua orang anak-anaknya, Ezwani Haziq anak Justin Ujang, 14 tahun, kini dikenali dengan nama Islamnya Muhammad Izan Haziq bin Abdul Hakim, dan Darwina anak Justin Ujang, 8 tahun, kini dikenali dengan nama Islamnya Nur Raisah Fikriyah binti Abdul Hakim. Perancangan Pusat Dakwah Islamiah ataupun Unit Dakwah Daerah Temburongannya kepada saudara-saudara baru, pertama-tama sekali apabila mereka ini memeluk agama Islam, mereka akan mengikuti satu kursus yang dinamakan kursus pengenalan Islam selama 10 hari. Selepas itu, jika mereka berpeluang atau berada masa mereka, kami memasukkan mereka mengikuti kursus bimbingan asas selama 14 hari.
Selepas itu ada lagi kursus dinamakan kursus lanjutan 1 yang mana pengisiannya orang lebih mendalam lagi lah ajaran-ajaran agama Islam, dan akhir sekali mereka ini diberikan kursus lanjutan 2 atau orang lagi mendalam subjek-subjeknya. Dan selepas itu mereka ada diberi peluang kalau diorang ini mau, diorang ada boleh mengikuti kursus bimbingan mualaf. Adapun kursus bimbingan mualaf itu adalah orang kalau kami istilahkan kursus sepanjang hayat. Berikutan maklumat tular di dalam media sosial mengenai kad pengenalan kemunyaan beberapa individu yang dianggap bukan warga negara Brunei Darussalam. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan ingin menjelaskan bahawa kenyataan maklumat tersebut adalah tidak benar. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan seterusnya menjelaskan kedua-dua kad pengenalan tersebut adalah disahkan milik warga negara Brunei Darussalam. Kad pengenalan tersebut telah didaftarkan dan dikeluarkan oleh jabatan berkenaan. Sehubungan dengan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat yang tidak benar atau maklumat yang mana belum tentu kesahihannya. Orang ramai adalah juga ditegaskan supaya lebih bertanggungjawab dengan maklumat dan berita yang hendak dikongsikan melalui media sosial, terutama yang menyentuh maklumat pribadi individu lainnya. Tindakan undang-undang boleh dikenakan ke atas individu yang didapati menyebarkan maklumat yang salah. Menyebar maklumat yang salah semata-mata untuk mengelirukan orang ramai adalah menjadi kesalahan di bawah Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34, iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang boleh menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM3,000 dan penjara sehingga 3 tahun. Orang ramai diminta untuk menghubungi dan melaporkan ke talian hotline 873 4888, 875 3888, 8749 222, 898 4111 jika sekiranya mendapati sebarang maklumat atau aktiviti yang bertentangan dengan akta dan peraturan imigresen. Seramai 216 bakal graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa terdiri daripada 73 mahasiswa dan 143 mahasiswi dari program Sarjana Muda dan program Diploma diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran dan doa kesyukuran bersempena dengan tamat pengajian. Majlis yang diadakan secara berasingan iaitu bagi mahasiswa bertempat di Surau Asy-Syafi'i dan mahasiswi di Dewan Auditorium Yunisa itu berlangsung pagi tadi. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa, diikuti dengan bacaan bakal graduan yang bermula dari surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Majlis antara lain bertujuan bagi menzahirkan rasa kesyukuran setelah mengikut pengajian di Yunisa dan di samping menjunjung hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Acara diteruskan dengan penyerahan sijil khatam Al-Quran kepada para graduan mahasiswa. Manakala graduan mahasiswi disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, penolong rektor akademik. Pengimarahan masjid bukanlah suatu yang mudah dan bukan hanya menjadi tanggungjawab pegawai masjid sahaja tetapi juga ahli jawatan kuasa takmir masjid dan setentunya komitmen ahli-ahli jawatan kuasa yang dilantik amat penting dalam menjayakan aktiviti takmir masjid. Sehubungan itu, semalam diadakan majlis penyampaian surat lantikan ahli jawatan kuasa takmir masjid bagi Masjid Kampung Sungai Turaban, daerah Belait bagi sesi 2020-2022 kepada 51 orang yang dilantik. Penyampaian surat dilantikan dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Pengarah Haji Haslin bin Haji Ali, Pemangku Penolong Pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Terdahulu, sijil penghargaan kepada 27 orang ahli jawatan kuasa takmir masjid bagi sesi 2018-2020 juga diadakan.
Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pegeranak Saleha pagi tadi mengadakan kempen derma darah. Kempen berlangsung di aras bawah bangunan jabatan berkenaan. Hadir Awang Aminuddin bin Haji Buntar, pemangku pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan. Kempen derma darah adalah bersempena dengan sambutan memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan kali ke-50. Lebih 30 orang ikut serta dalam kempen tersebut. Selain bertujuan untuk membantu memastikan stok bekalan darah adalah mencukupi dan selamat, ianya juga menggalakkan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat dan memberi kesedaran kepada orang awam tentang kepentingan menderma darah. 8 lelaki dan seorang perempuan warga negara asing ditahan semasa operasi pompong yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK Bandar Seri Begawan. Operasi Selasa lalu itu dijalankan di kawasan kebun Bukit Agok Jerudong. Mereka dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang JIPK Bandar Seri Begawan untuk disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 dan tindakan selanjutnya. JIPK akan sentiasa menjalani rondaan, operasi dan pemeriksaan berdasarkan kepada maklumat dan kerjasama dari orang ramai berpandukan kepada maklumat yang terkumpul sama ada secara persendirian atau bersama agensi penguatkuasa yang lain. Ke arah aktiviti penguatkuasaan tersebut, JIPK meminta kerjasama orang ramai bagi sama-sama memberikan maklumat berhubung dengan pesalah imigresen. Sebarang maklumat dan nama pemberi maklumat akan dirahsiakan sepenuhnya dengan menghubungi talian hotline Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di talian 873-4888 dan 875-3888.